السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني استودعتك ما قرأته فردده إلي عند حاجتي إليه. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال حبيبنا وكريمنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kehadrat Rabbul Jalil Jalla wa'ala atas pertemuan yang Allah Ta'ala aturkan kepada kita pada malam ni. Kita dapat menyambung sedikit lagi muzakarah kita dengan kitab yang kita gunakan, Asas Aqidah Islam. Baik, beberapa sesi yang lalu kita dah muzakarahkan tentang apa yang dimaksudkan sebagai akidah tu. Yang kita katakan akidah tu apa dia, dan apakah sumber bagi ilmu akidah ni. Dalam muqaddimah, nama-nama bagi ilmu akidah juga kita telah muzakarahkan dalam beberapa sesi pertemuan kita. Baik, kita nak menyambung sedikit lagi muzakarah kita pada hari ini lebih kepada pengenalan tentang akidah ataupun mazhab-mazhab dalam akidah. Baik, baginda Nabi SAW datang membawa agama ini dengan 3 maksud. Allah perjelaskan di dalam Al-Quran. Allah menyatakan bahawa maksud dan tujuan kedatangan Rasul SAW. Kenapa Nabi diutus? Firman Allah Ta'ala, "Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sadaqallahul aliyyil azim. Firman Allah Ta'ala, "Walladhi", dialah, "Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum", dialah Allah Ta'ala yang telah mengutuskan rasulan, seorang rasul, minhum, daripada kalangan mereka. Allah mengutuskan Nabi daripada kalangan mereka. Fil ummiyina rasulan minhum, di kalangan orang-orang ummi. Orang ummi ni tak tahu membaca, tak tahu menulis. Seorang rasul di kalangan mereka. Baik, apa yang Rasul ni buat? Yatlu alaihim ayatihi. Pertama, Nabi datang untuk menyebarkan agama, membacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Jatuh ke ayat Quran. Yatlu alaihim ayatihi ay ayatullah, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Nabi datang untuk tablighuddin. Pertama, menyebarkan agama, menyampaikan agama. Itu tugas pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka.
Para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini menyatakan dua. Apa yang Nabi cuci, apa yang Nabi bersihkan, dua perkara. Pengarang kitab Safatut Tafasir, Allamah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimallahu ta'ala menjelaskan. Pertama, tazkiyah ataupun proses pembersihan jiwa yang Nabi buat adalah bentuk akidah. Dalam bentuk akidah, menyucikan akidah mereka yang menyimpang, yang salah kepada yang betul, daripada syirik kepada tauhid, daripada menyembah selain daripada Allah kepada menyembah Allah Ta'ala, daripada menyembah berhala, menyembah makhluk kepada menyembah Khalik, Allah yang Esa. Satu. Wa yuzakkihim. Yang kedua, para ulama menyatakan maksud yang kedua, menyucikan mereka, ay tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa mereka. Jiwa-jiwa ni, hati-hati manusia dicucikan min sifatil mazmumah, daripada sifat-sifat mazmumah, hasad, dengki, sombong, takabbur, riya, ujub, sum'ah dan sebagainya. Hubbul jah, hubbul mal, banyaklah lagi sifat-sifat yang tercela, yang buruk. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran. Jadi Nabi datang atas 3 tanggungjawab. Pertama, tablighud-din, menyampaikan agama, menyebarkan agama. Yang kedua, tazkiyah, tazkiyatun nufus ataupun tazkiyatul aqaid ataupun aqidah, membersihkan jiwa. Satu, membersihkan akidah, kefahaman akidah mereka daripada syirik kepada tauhid, ataupun membersihkan jiwa mereka daripada sifat mazmumah kepada sifat mahmudah. Yang ketiga, Nabi datang sebagai muallim, ta'limuddin, untuk mengajarkan agama. Jadi tiga-tiga tugas nubuah ini Nabi telah bebankan pada kita. Nabi dah tinggalkan kita dan Nabi telah passing tanggungjawab ni kepada kita. Tiga-tiga tugas ni Nabi telah galaskan kepada kita. Sebab tanggungjawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke atas umat ini belum berakhir sehinggalah ke hari kiamat. Sebab itu dalam khutbatul wada' ataupun wida', baginda sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, falyuballigh syahidu minkumul ghaiba, hendaklah orang yang hadir pada hari ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi tablighud-din, menyampaikan agama ini adalah tanggungjawab kita. Kita sampaikan tak? Saya tak cukup bagus Ustaz, nak sampaikan agama, nak kongsi, nak share perkara kebaikan saya pun tak cukup baik. Bukan kerana cukup baik, tak cukup baik, dah cukup bagus, dah perfect dan sebagainya. Kerana ini tanggungjawab. Kadar mana kita mampu untuk menyampaikan kebaikan Islam, kita kena sampaikan. Jiran sebelah kita bukan Islam, kita sampaikan tak mesej Islam, kebenaran Islam. Sampaikan tu bukan dengan semata-mata dengan kalam, dengan akhlak kita. Kadang-kadang kita jadi duta Islam dengan akhlak kita, sikap kita, toleransi kita. Tapi jangan silap faham, toleransi ni adalah satu kalimah yang karamat pada hari ini. Toleransi ni orang mula faham adalah meninggalkan amalan agama. Contoh Buya Hamka tulis dalam kitab buku beliau Ghirah. Orang faham kata toleransi ni
meninggalkan amalan agama. Contoh je beliau tulis. Kata beliau, setiap satu hari satu kumpulan orang sedang bermesyuarat masuk waktu solat. Satu kumpulan orang mendirikan solat. Satu kumpulan orang meneruskan mesyuarat dengan tanpa meninggalkan solat. Orang yang meneruskan mesyuarat ni menganggap orang yang meninggalkan mesyuarat kerana nak mendirikan solat ni sebagai ekstrim. Dan dia faham kata meninggalkan amalan solat ni adalah toleransi. Ini silap faham. Ini adalah silap faham, kata beliau. Berpegang teguh dengan agama dan tasamuh, bertolak ansur dengan orang lain adalah toleransi. Contoh silap faham yang lain. Ada orang faham toleransi dalam agama ni boleh duduk semeja dengan orang minum arak, berkongsi. Oh, ini open minded, toleransi. Ini pun silap faham. Ni istilah yang pada hari ni berlaku kekeliruan. Baik, kita masuk balik. Tablighud-din, tanggungjawab kita menyampaikan agama dengan apa cara pun, pastikan cara tu betul. Kedua, tanggungjawab kita yang tanggungjawab nubuah yang Nabi telah passing serahkan kepada kita adalah yang kedua kita sebut tadi apa? Tazkiyatun nufus. Tazkiyah, membersihkan jiwa kita daripada syirik kepada tauhid. Untuk tu kita belajar ni. Dan dia tidak cukup sekadar belajar. Tazkiyah ni dia lebih daripada ta'lim. Yang nombor 3 nanti kita sebut. Tazkiyah ni dia kena buat proses. Kalau kita masih ingat dalam pertemuan kita yang pertama dulu, kita bicara bagaimana nak menerapkan akidah ni. Ni kita belajar ni, ini belajar. Akidah ni kena datang mana? Fiqh ada pada tubuh kita. Fiqh ni ada kat badan kita. Kita nak salat, ada fiqh di sana. Kita nak meniaga, beli barang, ambil barang, di situ fiqh. Kita nak menikah, ada fiqh di situ. Akidah duduk di mana? Akidah di hati. Akidah itu adalah keyakinan. Keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan kepada Allah ni satu, kita belajar bagaimana nak membentuk keyakinan yang betul. Kemudian tu nak menerapkan, membentuk dalam hati kita. Keyakinan yang betul itu nak bawa masuk dalam ni. Oh Ustaz, macam mana saya nak tahu kata dah masuk tak masuk? Handphone kita kan, smartphone kita ada SIM card, tak ada SIM card kita boleh tahu. Yang tu senang lah Ustaz. Dalam hati ni dah berakidah atau tidak? Boleh tak kita tahu? Boleh. Bila? Tapi dia ada keadaan, bila bertembung dengan sesuatu situasi, baru kita tahu. Kita wujud, kita sebut Allah itu wujud. Allah ada. Masa situasi yang tenang ni, kita senang sebut Allah tu ada. Tapi ada satu situasi yang kadang-kadang mencabar iman kita. Berlaku satu kesempitan dalam kehidupan kita, kesukaran, kesusahan dalam kehidupan kita, anak sakit, diuji, contohlah ibu kita kena COVID atau sebagainya. Masa tu baru kita tahu ada tak dalam hati kita ni Allah ada, Allah wujud. Kita minta kat siapa? Kita mengadu pada siapa? Siapa nombor satu dalam hati kita? Habis dari FB dia cerita. Semua jiran dia cerita. Call ramai orang lah cerita. Belum lagi mengadu kepada Allah, angkat tangan mengadu kepada Allah. Dan tak rasa pun nak cerita kepada Allah Ta'ala. Tak rasa nak mengadu kepada Allah. Lagi parah dia rasa, tapi upah orang. Hentak pergi madrasah tahfiz, baca Yasin, mak saya sakit. Tak apalah, mereka baca Yasin, baguslah. Hang baca tak? Saya Yasin tu panjang lah sangat kan. Saya pun Iqra dulu. Tak apalah, bacalah apa yang boleh. Tak doa nak kena baca apa lah. Salatlah hajat 2 rakaat. Oh, tu ya. Salat tak? Belum lagi. Tu pun upah orang swasta kan. Upah orang pergi masjid, suruh orang surau sembahyang hajat. Dia ni sembahyang Jumaat ya.
Allah wujud tu ada tak? Allah Razzaq tu ada tak? Bila bertembung dalam situasi di mana kita perlu usaha untuk mendapatkan kewangan kita dan menjaga perintah Allah, nak dapatkan dunia pun ada, nak jaga perintah Allah pun ada, siapa kita dulukan? Ar-Razzaq atau Abdul Razzaq? Azan dah masuk, waktu dah masuk, kerja duk buat lagi, tapi boleh tangguh, tak ganggu apa pun. Nak perhabis dulu ke nak nampak? Nak solat dulu ke? Alah, apa salah? Buat settle dulu, sekejap lagi mayanglah pelan-pelan. Panggilan Allah, Allah Akbar. Akbar dah dalam hati kita. Dia maha besar, maha utama dah dalam hidup kita. Di situ kalau ada, baru dia lahir dalam praktikal kita. Masuk waktu salat, Allah dulu. Ada masalah, mengadu kepada Allah dulu. Ada apa-apa pun, hati dia tak pernah rasa risau, Allah ada. Takkan dia nak biar saya macam tu? Dia ada. Dia sedang melihat, dia sedang mengurus. Kita mengadu kat dia. Berlaku macam mana pun, dia tak pernah gundah belada. Allah akan ada. Selalu kita didik kadang anak kita akidah macam mana? Mama akan ada, papa akan ada. Tegak tajuk kepada Allah ada. Ihfazillah yahfazka. Nabi ajak, Nabi didik kepada budak umur 10 tahun, jaga perintah Allah, Allah jaga kamu. Nak tukar tazkiyah akidah, kedua tazkiyah sifat yang buruk nak buang. Sombong, hasad, dengki, bangga diri. Ketiga adalah ta'limuddin, mengajarkan agama. Ni ta'lim, mengajarkan agama. Kita yang dewasa ni bertanggungjawab untuk mengajarkan agama. Kalau yang suami bertanggungjawab kepada isteri dan anak-anak. Kalau dia menjadi ibu, bertanggungjawab kepada anak-anak. Dan ta'limuddin tak boleh diswastakan. Saya hantar PKFA, cukuplah kot, tak memadai. Mendidik untuk mengasuh untuk amal agama, kita ibu bapa punya tanggungjawab. Dia boleh belajar daripada guru yang mahir, tapi nak praktik dalam rumah, nak asuh tu kita. Nak didik tu kita. Kita tak boleh bagi apa alasan pun di hadapan Allah, saya tak ada masa. Sebab itu tanggungjawab utama. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Surah Tahrim Allah sebut, peliharalah anfusakum, diri-diri kamu, jiwa-jiwa kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, dari api neraka. Nak pelihara macam mana? Nak pakai jaket kan? Tak, dengan didikan agama, menjadikan mereka manusia beragama, beramal dengan agama. Baik, jadi 3 tanggungjawab nubuah yang telah dibebankan kepada kita. Bukan beban lah, beban ni bahasa dia tak apa cantik kan. Telah dipertanggungjawabkan kepada kita sebagai seorang Muslim. Inilah nombor 2 yang kita duk belajar. Bermula daripada ta'lim tadi, nak membentuk akidah dalam hati kita. Baik, kemudian kita nak tahu yang betul, kita kena tahu yang salah dulu. Salah satu kaedah mengaji, nak tahu lurus, kita kena tahu bengkok. Kalau bengkok macam mana kita tak tahu? Macam mana kita nak tahu kata yang ni lurus? Dia mesti ada dua-dua benda ni kita kena tahu. Jadi kerana tu kaedah perbahasan ni, para ulama Syekh rahimahullah hafizallahu taala meletakkan perbahasan yang pertama tentang akidah ini pada zaman-zaman tertentu. Kemudian perkembangan akidah ini berlaku dan bagaimana penyelewengan akidah berlaku. Apa lagi mazhab-mazhab yang salah yang ada dalam Islam sebelum dia membahaskan tentang mazhab yang benar. Baik. Hari itu kita bicarakan tentang bagaimana suasana akidah pada zaman Khulafa Ar-Rashidin. Zaman Khulafa Ar-Rashidin, kalau kita masih ingat lagi perbincangan kita pada hari itu,
tak banyak lagi mereka bincang secara terperinci dalam akidah. Sebab masih baru daripada zaman Nabi. Zaman tu sahabat kalau ada satu benda yang mereka keliru tanya kat Nabi, selesai masalah. Jadi selepas daripada zaman Nabi, zaman Khulafa' Rashidin, masih belum lagi berlaku perbincangan yang panjang tentang akidah. Sahabat Nabi tak banyak tanya. Ayat-ayat yang mutasyabihat mereka serah kepada Allah. Tak banyak bincang, tak banyak tanya. Dan cabaran pada ketika itu pun tak kritikal lagi. Sebab apa? Sebab orang masih fresh. Banyak lagi sahabat-sahabat Nabi masih hidup. Jadi isu perbincangan akidah tak banyak lagi bincang secara detail terperinci. Sebab sahabat Nabi faham. Mereka kan murid Nabi, hidup dengan Nabi. Baik, yang ni kita dah bincang hari itu pada zaman sahabat 632 Hijrah sampailah 661 Hijrah. Perbincangan pada ketika itu tidaklah terlalu banyak tentang isu akidah ini. Bila bermula perbahasannya yang panjang, iaitu bermula pada zaman Bani Umayyah. Pada zaman 661-750 Masihi, bermulalah perbincangan akidah ini, dan kita boleh sebut mulalah berlaku kepincangan dalam akidah. Zaman bila ni? Zaman Sayyidina Uthman bin Affan dibunuh. Sayyidina Uthman bin Affan dibunuh. Bila dibunuh, maka pintu fitnah telah terbuka. Bila Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh pun, pada ketika itu pintu fitnah telah terbuka. Tetapi tidak seteruk zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Baik, kita tahu pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan berlaku konflik dalam pemerintahan Sayyidina Uthman. Sangat hebat. Dan yang terlibat pun ada di kalangan mereka anak-anak sahabat. Jadi untuk nak menyelamatkan benda ini, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ditawarkan oleh Sayyidina Ali untuk diberi perlindungan radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu kerana ketelitian, kewarakan beliau, jadi Sayyidina Uthman tak mau berlaku pertumpahan darah antara dua puak. Mereka ni puak yang bertelagah sampai tak, kerana mereka tak puas hati dengan pemerintahan Sayyidina Uthman, mereka ni sehinggalah mengepung rumah Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali hantar 2 orang anak dia jaga depan rumah Sayyidina Uthman, dan masuk berjumpa Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menolak tawaran untuk meleraikan keadaan supaya tak jadi bergaduh. Sayyidina Ali kata, baik, kita angkat senjata halau mereka. Sayyidina Uthman kata tak mau, dia akan jadi perkara makin besar dan akan tercatat dalam sejarah nanti, aku orang pertama yang menyebabkan perpecahan Islam. Dan Sayyidina Uthman tahu masa ketika itu mungkin nyawa dia akan melayang. Tetapi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tetap tegas, tak mau. Dan dia biar berada dalam situasi itu, tengok apa nak jadi. Sehinggalah mereka telah berkomplot untuk bunuh Sayyidina Uthman. Yang sedihnya masa mereka bunuh tu, dia sedang baca Quran. Sebelum mereka nak bunuh Sayyidina Uthman, salah seorang isteri dia keluar ke depan rumah bagi tahu, kamu tahu tak siapa yang kamu nak bunuh ni? Lelaki yang kamu nak bunuh dalam rumah ni, lelaki ini adalah orang yang mengkhatamkan satu Quran pada setiap malam dalam salat witir dia. Lelaki ni kah kamu yang kamu nak bunuh? Tapi mereka tetap degil. Pemuda-pemuda ni telah berkumpul, sehinggalah satu malam mereka masuk melalui bumbung dan mereka membunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ketika sedang dia membaca Al-Quran. Sangat-sangat sedih. Dan apa berlaku? Bermula pada hari itulah berlaku perpecahan di kalangan umat Islam. Jadi apa berlaku? Sebahagian pihak mula selepas tu, sebahagian sahabat Nabi panggil Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu telah dipanggil dan telah dibayat. Setelah dibayat, Muawiyah ni pada ketika itu telah dilantik oleh Sayyidina Uthman. Dia daripada keluarga Sayyidina Uthman telah dilantik sebagai orang yang bertanggungjawab di bumi Syam.
Kerana Sayyidina Osman adalah keluarga dia dan rapat, maka Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu menuntut untuk ditegakkan keadilan dulu. Tangkap orang tu dulu, bagi hukuman, barulah buat pelantikan khalifah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pula berpandangan bahawa tak boleh. Mula sekarang kena bagi stabil dulu keadaan. Kita selesaikan isu bai'at dulu, kemudian baru kita kena selidik, kita kena siasat. Kerana konflik dia perkara tu, orang yang membunuh Sayyidina Osman ni daripada pelbagai kabilah. Tak tahu siapa yang bunuh. Dan terlibat juga ada di antara mereka anak sahabat. Jadi isu akan jadi makin besar. Kena berhati-hati, kena teliti, kena siasat, dan mungkin akan ambil masa panjang. Jadi dari masa tu, kalau tak ada khalifah, siapa yang nak jalankan tugas benda ni semua? Tapi Muawiyah radhiyallahu ta'ala anha punya pandangan bahawa selesaikan isu ni dulu, baru bai'at. Sehinggalah asalnya isu ni adalah isu politik. Isu tentang nak bai'at, tak bai'at, dan nak jatuhkan hukuman ataupun tidak. Tetapi akhirnya telah menjadi satu isu yang besar, menjadi sebab perpecahan di kalangan umat Islam, dan kita tahu akhirnya membawa kepada peperangan. Baik, kita bukan nak cerita tentang peperangan, fokus kita tentang akidah. Bila berlaku tentang peperangan ni, apa yang berlaku? Di sinilah perpecahan mula berlaku. Bila berlaku peperangan, akhirnya dalam peperangan tersebut kelompok Sayyidina Muawiyah hampir kalah. Kelompok Sayyidina Ali dah hampir menang. Hampir dah nak menang. Masa ketika tu mereka puak Muawiyah ni telah angkat Quran di hujung tombak, angkat tinggi, dan kata marilah kita kembali kepada Quran. Mari kita buat settle secara perbincangan. Kelompok Sayyidina Ali pada ketika tu kata, dak, ini adalah hilah. Pasal mereka tahu kita dah nak menang, mereka dah nak kalah, jadi jangan tunduk, jangan berhenti. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang memang pada permulaannya tak mau berlaku perkara ni, jadi kerana pandangan Sayyidina ini lebih baik kerana dapat menyelamat daripada berterusan peperangan ni, banyak pertumpahan darah akan berlaku. Maka dia pun tahu, tapi dia Sayyidina Ali karamallahu wajah sedia untuk perbincangan. Akhirnya dalam majlis perbincangan itu, majlis tahkim tu telah berlaku sedikit hilah, dan akhirnya kuasa telah jatuh kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Baik, bila jatuh kuasa kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali mengundang dan buat perjanjian bahawa selepas ni anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dilantik sebagai khalifah. Beliau mengundang. Tapi apa yang berlaku, hasil daripada majlis itu telah berlaku perpecahan. Ada satu kelompok yang tak puas hati. Tak puas hati dengan majlis tahkim tersebut. Mereka tak puas hati kerana mereka kata ini adalah keputusan yang salah. Jadi mereka ni tak berpihak kepada Sayyidina Ali, tak berpihak kepada Muawiyah. Mereka adalah pihak berkecuali dan dinamakan sebagai Khawarij. Khawarij ni mereka tak berpihak pada dua-dua pihak. Mereka menjadi penentang kuat akhirnya kepada dua-dua pihak. Asal dia isu politik, tapi akhirnya telah membawa kepada satu isu akidah. Baik, Khawarij kita akan cerita kemudian tentang akidah mereka. Kemudian satu kelompok lagi yang penyokong tegar kepada Sayyidina Ali. Mereka ni sebenarnya tak ada support pun daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak setuju dengan apa yang mereka bawa. Mereka telah mengagung-agungkan Sayyidina Ali sampai kepada tahap yang melebihi, ghulu, melampaui batas. Bahkan Sayyidina Ali juga menentang mereka. Sehinggalah terwujud daripada kalangan mereka yang dipanggil sebagai Syiah. Asal isu politik. Isu tentang tu tak puas hati dengan Muawiyah ya radhiyallahu anhu. Kelompok yang belah Sayyidina Ali ni. Tapi telah jadi lama kelamaan dia membesar daripada isu politik sampai kepada isu akidah.
sampai kepada hukum hakam. Seperti yang kita lihat pada hari ini, dah jadi satu firqah yang lain. Tauhid tak sama. Banyak sangat perbezaan mereka dengan kita. Baik, ini adalah puak Syiah, wujudnya perselisihan pada ketika itu dengan puak Khawarij. Puak Khawarij, mereka merancang untuk bunuh Sayyidina Muawiyah dan untuk bunuh Sayyidina Ali, tapi mereka tak berjaya. Baik, Khawarij ni ada dalam ni? Ada lagi tak? Ada lagi. Tapi telah kita kata telah dilembutkan, dah disederhanakan. Puak Syiah ni membenci sahabat kecuali Sayyidina Ali dan beberapa orang sahabat kecil. Mereka dah berubah ramai-ramai mendewakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sampai ke satu tahap mereka kata Sayyidina Abu Bakar rampas jawatan khalifah daripada Sayyidina Ali. Ada golongan yang lebih dahsyat lagi kata sebenarnya Jibril alaihissalam tersilap nak bagi wahyu kepada Sayyidina Ali, tersilap bagikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia main dalam iPad bukan. Perkara ni ada dalam kitab-kitab mereka. Ada golongan yang ulu, melampau sampai ke tahap tu. Bahkan lebih teruk daripada tu lagi. Mereka telah melampaui batas. Mereka pun kemudian berpecah, banyak firqah, lebih 70. Yang paling agak ekstrim pada hari ini adalah, kalau di Iran tu masih ada Isna Asyariyah, Syiah mazhab 12 imam. Mereka ni paling ekstrim dan mereka ni agak ketara membenci kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Agak ketara. Asalnya di Iran ni banyak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bila Khomeini menang dalam revolusi itu, asalnya ulama Ahlus Sunnah bersama dengan mereka. Tapi ulama-ulama Ahlus Sunnah telah ditangkap. Banyak masjid-masjid Ahlus Sunnah telah diruntuhkan. Dan golongan Ahlus Sunnah masih ada di Iran, tetapi mereka ditekan dalam pelbagai sudut. Asih dah, tapi ditekan dalam pelbagai sudut. Di Iran ni sebenarnya orang Yahudi ramai, tapi kita ni ini bab politik kan. Kita diperlihatkan seolah-olah mereka lah hero. Mereka lah hero. Ada perbincangan, isu ni panjang. Dr. Yusuf Qaradawi tulis satu buku Fiqhul Jihad. Kalau kita nak tahu tentang siapa dia ini Iran, boleh tengok dalam buku tu kan. Fiqhul Jihad, siapakah sebenar mereka, macam mana mereka berpura-pura dengan kita, dan siapa yang angkat mereka macam mereka ni hero pada hari ni, sampai kita pun jadi hero biru nak ikut mereka kan. Ada kelompok sampai mendewa-dewakan mereka, muji mereka. Baik, kita balik kepada tajuk. Kemudian perselisihan ini sehinggalah wujud banyak persoalan. Mereka pun ada kitab hadis lain pada hari ini. Macam mana Sahih Bukhari, mereka ada kitab hadis yang lain, Al-Kafi, dan kitab-kitab rujukan mereka. Jadi dah jadi satu dunia yang lain. Syiah yang paling hampir dengan Ahlus Sunnah masih ada tak hari ini Ustaz? Ada. Di Yaman. Mereka dikenali sebagai Zaidiyah. Oh, di Malaysia yang mereka kata tu yang ni ikut? Tak. Yang sampai ke Malaysia ni adalah Isna Asyariyah. Golongan ekstrim, Ismailiyah, Isna Asyariyah ni ekstrim. Zaidiyah ni tak banyak, ada di Yaman, di belah Sana'a. Mereka ni hampir dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij masih ada? Masih ada. Hari ini mereka dikenali sebagai Ibadiyah. Tapi mereka dah tak caci maki sahabat lagi, tak hina sahabat lagi. Tapi mereka masih lagi ada dalam fahaman tersebut, cuma tak ketara. Negara mana daripada ada? Oman. Kita pun tak pernah dengar apa Ibadi. Pernah dengar mazhab Ibadi? Ibadi. Ibadiyah, Hamzah. Ibadiyah masih ada. Mereka ni memegang fahaman Khawarij, cuma tak macam Khawarij dulu. Lah ni dah slow banyak lah.
dan mereka dah hampir dengan Ahlus Sunnah. Baik. Jadi kepercayaan-kepercayaan ini telah pun tersebar di kalangan mereka, menjalar sehingga perselisihan hukum hakam, akidah Islam dan juga timbul pula akidah Islam, dan dengan sebab itu maka pada zaman Khalifah Umayyah maka perbincangan tentang akidah ni dah mula tersebar. Bangkit ulama-ulama Islam menjelaskan kepada mereka fahaman yang salah, sebab Syiah mula membesar daripada isu politik. Baik. Lebih ketara lagi, akidah di zaman kerajaan Abbasiyah 750 sehingga 1258 Masihi. Pada zaman Abbasiyah, situasi pada zaman tersebut Islam telah mula tersebar. Kita sebut tadi tanggungjawab tentang tablighud-din telah dimainkan pada ketika itu dengan baik, sehingga Islam tersebar. Bila Islam tersebar di wilayah-wilayah Parsi, Rom serta ramai orang-orang ajam, orang-orang bukan Arab telah mula memeluk Islam, maka umat Islam di sana menghadapi satu cabaran pula di antara daripada kalangan mereka yang mula masuk Islam, yang asalnya adalah penganut agama-agama yang lain, seumpama penganut agama Majusi, Brahman dan lain-lain. Mereka ni bila masuk Islam, malangnya mereka tak meninggalkan kefahaman kepercayaan mereka yang lama. Mereka bawa masuk dalam Islam. Mula mereka masuk begitu ramai. Bila masuk begitu ramai mereka masuk dalam Islam, tenaga pun tak mencukupi untuk tahzib, untuk memperbetulkan, membersihkan akidah mereka. Jadi mereka belajar Islam, ambil Islam, tapi tak mendalami Islam. Mereka modify akidah yang lama mereka tu, kepercayaan agama mereka tu, mereka modify masuk sekali dalam Islam. Maka pada zaman ni, zaman yang paling mencabar, maka zaman ni lah bermula ulama-ulama Islam bangkit tolong perbetui. Maka pada zaman ni lah mula perbincangan tentang akidah ini meluas. Sebab dah berdepan dengan keadaan lagu tu. Dia kata Allah tu contoh, dia kata tu Allah itu esa, tapi kita minta kat lain untuk minta bantuan. Minta bantuan untuk sampaikan kepada Allah. Jangan silap faham, kita dengan wasilah pula, itu konsep lain. Sekali kita pergi tong-tang tu pula. Yang tu lain. Mereka ni betul-betul minta kat lain untuk jadi perantaraan kepada Allah. Akidah ni kan dulu akidah agama yang lain. Tapi dia modify masuk. Maka bangkitlah ulama terang kepada mereka keesaan Allah Ta'ala, bahawa Allah itu esa dan Allah tidak memerlukan siapa-siapa dalam pentadbiran dia. Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak perlu pun siapa-siapa. Dalam pentadbiran yang luas ni kena ada juga yang membantu. Jadi kita minta pembantu nak sampaikan kepada Allah, tak perlu. Jadi banyaklah kekeliruan, kefahaman tentang akidah-akidah ni perlu dibincangkan. Soalan mula banyak berlaku. Contoh, kalau tak ada masalah, tak ada lah soalan banyak. Satu orang main sembahyang awal waktu, tak ada isu lah. Tak payah cerita pasal masbuk dan muafiq. Bila perbahasan masbuk muafiq ni main? Bila main lambat lah. Main macam saya main geng kan. Main lewat ya, barulah kita nak kena bahas macam mana yang masbuk, macam mana yang muafiq. Masbuk ni macam mana nak masuk peserta dengan imam. Bila mula dikira rakaat dia. Kan banyak cerita mula berlaku. Sebab tak ikut exactly macam mana. Zaman sahabat dia tak ada isu banyak macam tu. Zaman selepas tu mula perbahasan banyak. Sehingga zaman Abbasiyah ni zaman paling mencabar. Orang Farsi dan Rom terima Islam. Farsi dan Rom dah lama dah Majusi. Dah sembah api begitu lama, tiba-tiba terima Islam. Jadi biasalah dia bawa masuk sekali dengan agama dia, kepercayaan agama yang lama.
Tara nak perbetul itu, dia mengambil masa. Maka bangkitlah ulama-ulama Islam pada zaman tersebut. Maka mereka ini menerangkan Islam dengan Al-Quran dan hadis. Malah pada ketika itu mereka juga menerangkan akidah ini dengan dalil-dalil akli. Pasal apa nak kena terang dalil akli? Kata mereka masih baru nak ceritakan dengan Al-Quran dan hadis. Dia kata Al-Quran dengan hadis ni okey, tapi saya tak boleh terima akal saya. Maka masa ketika itu khidmat para ulama menerangkan al-aqidah Islam ini dengan dalil-dalil akli. Banyak perbincangan masa ketika itu belah berlaku. Ulama susun akidah ini. Oh, jadi zaman tu lah baru mula ada akidah ni. Dah. Jangan silap faham. Akidah ni daripada Nabi. Cuba tak panggil lah masa tu ilmu akidah. Tak diasing-asingkan. Kan hadis Jibril, kita ingat tak Jibril AS datang tanya Nabi tentang iman, tentang Islam. Iman tu tentang akidah lah. Tentang iman akidah, Islam, fiqh. Tentang ihsan, tasawuf. Tapi zaman Nabi tak sebutlah istilah tu. Benda tu lah cuma bawa zaman ni, sahabat zaman ni, ulama-ulama telah mengasingkan sebab khususkan perbahasan tersebut dalam perbahasan akidah. Benda yang sama lah. Dia bukan benda yang baru. Oh, baru wujud. Dah. Silap faham sebahagian orang, dia kata, oh yang ni mai pada Yunani ni. Mai Yunani kena bukti kenyataan ni. Tak boleh sebut saja kitab Yunani mana. Orang yang Yunani tak menyembah Allah. Orang yang Yunani agama pagan. Kan beza. Kita mentauhidkan Allah. Hari ni orang senang-senang yang dia declare dah yang ni semua asal pada kitab Yunani. Tolong buktikan saya kitab apa. Yang ni semua falsafah Yunani. Mana mai? Tunjuk sat kitab tu, tunjuk mai kenyataan tu. Tapi hari ni orang buat kenyataan dan disebarkan hebat. Kita pun tertelan, kita pun kata memanglah kita punya akidah ni sebenarnya asal pada falsafah Yunani. Mana dia? Satu orang dia istilah saya ni asal keturunan raja. Dengar boleh lah, sembang kari kan. Kita taklah buktikan. Saya memang tu tak apa buktikan. Ada fakta ni, fakta ada bukti ke? Kita nak tengok dia mana bukti. Ni fakta ke auta? Fakta yang ni memang kita duk tahu, memang duk tahu apa mana dia. Tak ada. Jadi kita jangan tertelan dengan pengaruh ni. Tertelan dengan kefahaman ni. Baik, kemudian kita balik. Perkembangan ilmu aqaid di zaman ini sangat pesat, kata pengarang. Kitab-kitab mula dikarang oleh ulama pada zaman ini bertambah banyak dan juga bertambah maju dari semasa ke semasa. Maka kitab-kitab dikarang pada zaman tersebut. Kitab ilmu, disiplin ilmu akidah disusun secara berasingan, diperjelaskan secara terperinci pada zaman ini. Pasal apa? Pasal akidah menyeleweng dah mula banyak pada zaman tersebut. Oh, awal pada zaman dulu Sayyidina Abu Bakar tak mau tulis kitab akidah, tak ada keperluan. Masa tu tak ada haru biru lagi. Tak ada orang tanya dan tak tanya soalan bukan-bukan. Taslim mereka menerima bulat-bulat. Sebab masa tu istihad. Jadi kita sebut beberapa fasa tadi kalau kita ingat. Bermula fitnah ni bila? Kematian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Pembunuhan Sayyidina Uthman adalah mula berlaku isu akidah ini punya konflik. Asal dia apa tadi kita cerita? Politik. Daripada politik inilah membuat perpecahan besar. Perpecahan kepada Khawarij, perpecahan Syiah. Asal Syiah tu tak ada isu apa. Isu tak puas hati kami nak pilih Sayyidina Ali. Itu je. Tapi telah pecah jadi mazhab besar. Mereka pula pecah. Di Syiah hari ni, di Yaman hari ni ada Houthi. Houthi bukan Zaidiyah. Mereka bukan Zaidiyah.
bergaduh bertegang antara mereka, jadi satu mazhab yang lain. Kitab akidah pun dikarang lain, kitab fiqh mereka pun jadi lain, semua jadi lain. Khawarij jadi lain. Kemudian datang pula zaman seterusnya Abbasiyah, maka fitnah ni makin membesar. Apa isu dia pada ketika tu? Orang mula masuk Islam, orang-orang ajam masuk Islam, orang bukan Islam yang telah berpegang dengan agama mereka yang lama, Masihi, agama Majusi, agama Brahman, agama lain, masuk Islam, mereka bawa masuk kefahaman tersebut. Bangkit ulama tolong bersihkan balik. Wujud keperluan untuk tulis kitab. Kitab telah dikarang oleh para ulama. Perbahasan akidah telah diasingkan berdasarkan soalan-soalan daripada masyarakat pada ketika itu, dan kefahaman-kefahaman yang salah pada ketika itu, maka ulama mengarang kitab membetulkan silap faham tersebut, sehingga wujudlah kitab akidah dalam bentuk yang kita tengok lebih kurang pada hari ini, dan seterusnya, sehinggalah perkara ini telah menjadi berterusan sampailah kepada kita pada hari ini, sehingga pengajian ilmu akidah ni ada satu, kita panggil fakulti yang asing di pengajian universiti, di kolej, di mana-mana, fakulti usuluddin, khas bincang tentang perkara ni. Kenapa? Kerana perkembangan tentang ilmu akidah pada hari ini lebih pesat lagi. Baik, ada orang pula kata zaman lah ni kan orang dah banyak tahu, jadi ada keperluan lagi ke? Makin banyak maklumat, makin banyak pening pun ada tak? Kan ke hari ni perbahasan akidah macam-macam orang duk berbahas, tak habis lagi. Kawan tu kata ada kat langit kan? Yang ni ulama tulis kitab dah lama habis, dia bawa keluar balik. Sampai satu orang pakcik kata, saya duk belajar lama dah ustaz, saya kira nak belajar lah ni, nak tunggu masa nak mati. Tiba-tiba dia bagi tahu apa yang saya belajar salah pula, tak betul, sesat, masuk neraka. Mampuslah saya dah ada saat-saat akhir ni kan, tak tahu bila nak pergi, dia pula kata sesat pula. Macam mana? Saya kira nak amal masuk syurga lah. Tak mau tahu lah, banyak-banyak ni pening. Kadang-kadang inilah bila isu yang dibincangkan di kalangan ulama dibawa kepada orang awam. Isu khilaf ni dalam kitab akidah memang ada, kitab panjang-panjang. Memang ada khilaf ni dibincangkan panjang dan tak diperlukan kepada orang awam, tetapi dibawa kepada orang awam. Jadi benda tu jadi pening. Macam kita kata macam ni lah kan. Satu orang dia tahu tentang bidang kedoktoran sikit-sikit, cerita sikit-sikit cukup lah. Dia cerita tentang isu doktor pakar punya pengetahuan. Kawan tu baru masuk nak belajar medik, takkan serabut dia dengan istilah pun dah pening. Pening-pening lena tu. Sebab dia tak faham. Sebab itulah kallimun nas qadra uqulihim. Sampaikan kepada manusia maklumat dengan sesuai dengan kemampuan mereka, kefahaman mereka. Kerana itulah kadang-kadang pada hari ini kekeliruan ni berlaku. Bukan dalam isu akidah ya, dalam banyak lagi perbahasan. Yang penting pertama kita kena belajar pada hari ini, kena faham akidah. Tadi kita sebut kesudahan sebelum kita tutup muzakarah kita bukan nak belajar akidah nak tahu saja, nak berakidah. Nak berakidah. Kalau kita tak dapat berakidah, kita rugi. Kita nak belajar tentang sifat bermula dengan wujud, tadi kita sebut, tahu kata Allah wujud dengan dalil akal, dengan dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian nak masukkan dalam hati ni, nak merasai kewujudannya. Kalau kita salat dengan rasa Allah Ta'ala wujud, salat kita akan berbeza. Kita berdoa dengan rasa Allah wujud, kita akan berdoa bersungguh-sungguh. Kalau kita tak merasai kewujudan Allah, sambil berdoa dengan alunan yang hebat, tapi kita boleh lena. Allahumma atina fid dunya, lena. Sebab kita tak rasa. Kita rasa macam kita bercakap bukan dengan orang yang ada di depan kita. Tapi kalau rasa, dia akan berbeza. Bila berlaku ujian, kita tak melatah lah.
Tak melatah bukan-bukan. Kita kata ini ada hikmah. Dia sedang memerhatikan segala-galanya. Dia yang menentukan segala-galanya. Adalah benda yang salah dalam hidup aku, minta kepada dia. Bukan tinggalkan ikhtiar, buat ikhtiar dunia, tapi minta kepada dia. Dia akan bantu, dia akan selesaikan. Sebab rasa wujud dia. Doa ni rasa punya nikmat. Pasal apa? Aku dah minta bos yang maha besar, maha hebat. Dia nanti settle problem aku. Bila tak rasa, tak boleh benda ni. Jadi semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini, Allah Ta'ala berikan kefahaman yang betul, bimbing kefahaman yang betul kepada saya dan kita sama-sama, dan Allah menjadikan kita sebagai golongan yang benar-benar berakidah, berasai kewujudan dia dalam setiap perbuatan dalam kehidupan kita, menjadikan kita orang yang mempunyai akidah yang sahih, dan kita mendapat perhatian dan rahmat daripada Allah Subhanahu Taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Dan selepas ni insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dengan mazhab dalam ilmu aqaid. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma aslih sya'nana kullaha ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang salah silap dalam penyampaian saya, jutaan maaf dipohon pada tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah.